Mari kita tengok sinopsis bagi halaman ke-28 pada hari ini. Bermula pada ayat 182, kita akan menyambung wasiat yang wajib, tetapi adakah apa kaitan dengan mirath ataupun harta pusaka, kita bincangkan selepas ini. Dan kemudian kita melihat kepada ayat 183 hingga ayat 185, ada kaitan kewajipan puasa tapi disertakan dengan Quran, berkaitan dengan Quran. Dan ayat 186 nanti kita akan sambung, ya, berkaitan dengan doa sebenarnya, ya, berkaitan dengan puasa dan doa itu amat rapat. Puasa, Quran dan doa yang kita akan perhatikan sama-sama pada hari ini. Allahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Jadi mari kita sama-sama tengok pada resolusi kita yang boleh kita ambil pada hari ini. Daripada ayat 183 sebentar tadi, kita laksanakanlah puasa, ya, pada bulan Ramadan. Kalau ingin ditambah lagi pada bulan selain bulan Ramadan, kerana ia membina, menjemput sijil takwa. Itu adalah yang pertama. Dan bila kita dapat takwa, insya-Allah kita akan dapat resolusi yang kedua, hargai Al-Quran sebagai sumber hidayah. Kita akan sentiasa dapat hadiah daripada Allah, penerangan dan pembeza di antara hak dan yang batil. Kita akan buang perkara-perkara batil dalam hidup kita. Kita rasa bahawa kita degil, ada anak kita yang degil, suami degil, isteri degil, tetapi dengan Quran bersedia ia akan mentransformasikan setiap insan. Dan yang ketiganya, banyakkan mengadu kepada Allah untuk apa? Terus dipimpin pada jalan yang lurus. Kita yakin matang seperti mana GPS kata turn right, ke kanan, kita kata tak apalah, tutup je GPS, saya tahu dah macam mana nak sampai kepada destinasi dalam hidup saya. Perkataan yang kita nak belajar pada hari ini adalah sama, ya, mari sama-sama kita perhatikan. Sama maksudnya proses menahan diri daripada perkara yang kalau katakan dalam fiqh ataupun dalam puasa yang kita fardukan, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, perkara membatalkan puasa daripada terbit matahari hinggalah kepada terbenam, ya, matahari. Pada hari tertentu 14 kali berulang dalam Al-Quran. Ini adalah satu latihan yang penting, proses yang penting, pasal ada orang yang mengaku beriman, ustaz, ya, mengaku beriman. Kalau dia proses, salah satu prosesnya namanya adalah puasa, insya-Allah hasilnya tadi daripada tepung, air, gula jadi roti canai, ya. Yang ini melahirkan orang yang akhlaknya amat-amat bagus, amat prihatin kepada Allah, namanya lah ada takwa. Tapi kalau lepas bulan puasa dia makin tak berapa bertakwa, itu kemungkinan apa? Sama ada bahan tak cukup, ustaz, ya, dia pakai tepung berulat, ya, ataupun dia punya prosesnya itu tidak betul-betul menahan diri berjuang seperti kuda di padang pasir. Jadi itu cara bagaimana kita melihat segala ibadah kita. Ibadah kita itu di peringkat dia punya proses. Iman adalah dia punya input, dan outputnya itu, hasilnya itu adalah takwa, ihsan, akhlak dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana, mengapa ini penting? Ini persediaan untuk mendapat hadiah. Bahagian tajwid yang mana kita masih lagi membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-9 menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran, yang ke-10 memberi perhatian ketika guru menerangkan contoh bacaan, dan yang ke-11 memohon rahmat ketika membaca ayat yang berkaitan. Yang ke-9 menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran. Kalau boleh bila kita baca Al-Quran, bukan sahaja mulut kita menggerakkan lidah melantunkan ayat Al-Quran, kalau boleh akal kita memerhatikan makna. Bila kita merhatikan makna, insya-Allah hati kita boleh mengambil pelajaran daripada ayat yang kita baca. Dan memberi perhatian apabila guru menerangkan kalimah-kalimah berkaitan dengan Al-Quran, sebagaimana Fadil Ustaz Fazrul sebut, tadabbur Al-Quran, kita dapat pelajaran yang begitu banyak daripada perkataan-perkataan dan juga ayat yang Allah Taala sampaikan. Ke-11 tadi memohon rahmat. Bila kita baca ayat Quran, ada ayat-ayat seperti mana kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat-ayat berkaitan doa, berkaitan dengan syurga,
kita boleh memohon. Kita angkat tangan, ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Kita baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka umpamanya. Kita berhenti sekejap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itu antara cara-cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan. Allah